لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang berusaha pengurusi masjid beserta dengan ahli jawatan kuasanya, Sahibul Fadilah Tuan Imam, Ashabul Fadilah Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Haji, Puan-puan Najah, Tuan-tuan, Puan-puan, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi mengizinkan kita untuk terus dapat hidup atas muka bumi ini tuan-tuan, dengan dianugerahkan pelbagai nikmat, dan dengan nikmat itu menjadikan kehidupan kita selesa. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan limpahan rezeki dan nikmat itu menjadikan kita semakin mendekati Allah Subhanahu wa taala, ditambah pula umur kita semakin lama, semakin lanjut, semakin sampai ke penghujungnya. Mudah-mudahan bertambah umur kita, hendaknya bertambah jugalah amalan kita, mudah-mudahan insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan, kita masuk ke juzuk yang baru, juzuk 3. Juzuk 3 masih lagi dalam surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون.
Sadaqallahul azim. Ayat 253 tuan-tuan daripada surah Al-Baqarah juzuk 3, awal juzuk 3. Rasul-rasul itu kami beri kelebihan, sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Di antara mereka ada yang Allah ajak berkata-kata, dan setengahnya ditinggikannya beberapa darjat. Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, dan kami kuatkan dia dengan roh suci, yakni Jibril. Jika Allah menghendaki, nescaya tiada berbunuh-bunuhan orang-orang selepas Rasul sesudah sampai kepada mereka beberapa keterangan. Tetapi mereka itu bertelingkah juga. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Baik tuan-tuan, seperti biasa sebelum kita pergi jauh, kita ambil dulu kefahaman ayat ini untuk memudahkan perbincangan kita selanjutnya nanti. Jadi dalam ayat yang ke-253 ini tuan-tuan, Allah Ta'ala berfirman menjelaskan pada kita, kata dia, Rasul-Rasul tu diberi kelebihan, sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Di kalangan Rasul-Rasul tu ada yang seorang Rasul ni lebih sikit daripada Rasul ni di segi kedudukan darjat dia. Allah Ta'ala sebut sebahagiannya ada melebihi sebahagian yang lain. Allah Ta'ala sebut macam tu. Kemudian Allah Ta'ala sambung lagi, di antara mereka ada yang Allah ajak berkata-kata, dan setengahnya tinggikannya beberapa darjat. Antara Rasul tu ada yang Allah Ta'ala ajak berkata-kata, Nabi Musa lah ni, dan setengahnya ditinggikannya beberapa darjat. Sebagian Rasul ada yang ditinggikan lagi mengikut kehendak Allah darjat dia. Kemudian kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan, dan kami kuatkan dia dengan roh suci. Allah Ta'ala bagi contoh Isa, tadi Musa, betul Isa alaihi salam disebutkan di sini. Allah Ta'ala beri dia keterangan ayat-ayat Allah. Kemudian Allah Ta'ala kuatkan dia dengan roh suci. Di sini dalam kurungan disebut Jibril. Jibril sentiasa mendampingi Nabi Musa, Nabi Isa ni. Ke mana dia pergi, Jibril ada. Nanti tuan-tuan tengok nanti tafsiran dia. Jika Allah menghendaki, nescaya tiada berbunuh-bunuhan orang selepas Rasul-Rasul sesudah sampai kepada mereka beberapa keterangan. Allah Ta'ala kata kalau dia nak, takkan ada berlaku pembunuhan sesama manusia kalau dia nak. Tetapi mereka itu bertelingkah juga. Di antara mereka ada yang beriman dan ada pula yang kafir. Tapi tak jadi macam tu sunnatullah. Sebahagian orang atas muka bumi ni beriman, sebahagian lagi jadi kafir. Boleh Allah Ta'ala jadikan semua beriman, tapi tak macam itu. Allah Ta'ala sebut ada sebahagian beriman, ada sebahagian kafir. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Kalau Allah Ta'ala nak bumi ni aman, amanlah bumi ni kan? Tapi Allah Ta'ala lebih mengetahui apa yang dia nak buat, dia buat kan? Apa yang dia nak buat, dia buat sebab dia Tuhan. Jadi tuan-tuan, kita dah faham secara umum ayat ni. Kita tengok lebih detail lagi uraiannya. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Rasul-rasul itu kami beri kelebihan, sebahagian mereka melebihi sebahagian yang lain. Maksudnya, Tuhan menjelaskan bahawasanya para rasul yang telah terdahulu sebutannya dalam surah Al-Baqarah ini tidaklah sama kelebihannya di antara satu dengan yang lain. Walaupun semuanya sama tugasnya masing-masing sebagai utusan untuk menyampaikan syariat-syariat Allah, tetapi antara seorang rasul dengan yang lain masing-masing ada kelebihan. Setiap rasul-rasul yang Allah Ta'ala utus kat bumi ni diberikan kelebihan masing-masing kan. Diberikan contoh
Antaranya disebut minhum man kallama Allah. Antaranya ada ya Rasul yang Allah Ta'ala berkata-kata dengan dia. Ini Nabi Musa alaihi salam. Tu dalam apa? Ketika mana di Bukit Tursina kan. Nabi Musa kata dia nak melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sebut, kamu tak boleh lihat aku. Nabi Musa nak tengok juga. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Dia nak tengok juga. Allah Ta'ala pun, saya pun tak tahu nak sebutkan, mentajalikan. Kita guna bahasa Arab, tajallikan zatnya. Allah Ta'ala nak perjelaskan zat dia di Bukit Tursina tu. Bukit tak boleh menerima zat Tuhan. Pecah Bukit Tursina tu. Akhirnya Nabi Musa pun dekat. Itu Nabi Musa, kelebihan dia. Nabi yang paling banyak bercakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa banyak berdialog. Kemudian iaitu Musa alaihissalam disebut sini. Kemudian warafa'a ba'dahum darajat, dan setengahnya ditinggikannya beberapa darjat. Setengah rasul lain ada kelebihan masing-masing pula. Setiap rasul tu ada kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala beri. Tetapi bila kita mengaji mazhab ahli sunnah wal jamaah ni menyebutkan seabdal makhluk atas muka bumi adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidul mursalin, penghulu kepada para rasul. Sebab itu Syekh Ibrahim Laqani menyebutkan dalam matannya, dia kata dia apa, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyyuna famil anishiqaqi. Seabdal makhluk secara mutlaknya adalah Nabi kita Muhammad. Famil anishiqaq, maka jauhkanlah kamu daripada bantah-bantah, bertelagah siapa yang menghebat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam kitab tauhid, Jawharatut Tauhid kan. Nabi seabdal. Hatta dengan malaikat pun Nabi kita, dengan rasul-rasul pun Nabi kita lah semulia-mulia makhluk. Semulia-mulia makhluk. Seperti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah meninggikan pangkat dan kedudukannya sehingga lebih tinggi daripada sekalian para nabi dan rasul. Dia penghulu segala rasul nabi, iaitu dengan ayat-ayat yang terang dan mukjizat ni yang nyata. Apa yang pernah Allah kurniakan kepada para nabi dan rasul yang berupa ayat-ayat, tanda-tanda dan mukjizat, tidak luput ada dikurniakan pula kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ke rasul-rasul lain diberi juga pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan itu. Di antara tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bulan terbelah dengan sebab isyarat tangan. Ini saintis dia dah tengok kan, daripada satelit tengok. Memang pada bulan tu ada macam satu bulatan macam dibolah, macam bodoh berparut lah. Dilihat. Tapi tak ada saintis yang berani kata ini dulu Rasulullah yang bolah. Tapi memang ada tu bulatan tu bila dilihat. Tu hebat kan Nabi Muhammad SAW. Tunggul pohon kurma yang Nabi biasa bersandar padanya dalam memberikan khutbah, kedengaran tersedu-sedu kesedihan bila bercerai dengan baginda. Sebelum Masjid Nabawi buatkan baru kan, Nabi kat tunggul tu lah Nabi bersandar. Suka tunggul kurma tu Nabi. Sampai orang buat lagu. Sampai ada lagu orang buat tentang tunggul kurma yang menangis sedih kerana berpisah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila ada mimbar baru, Nabi letak duduk kat situ, sedih tunggul kurma. Mukjizat Nabi. Kemudian batu dan kayu memberi salam kepadanya. Batu dengan kayu memberi salam kepada Nabi Muhammad. Warid dalam hadis, pokok yang datang cabut akar-akarnya, bungkih semua-semua, pergi jalan beri salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Binatang-binatang memberi kesaksian di atas kebangkitannya menjadi rasul. Sampai dhab pun beriman dengan Rasulullah sallallahu. Dhab ni biawak lah. Kalau bewak pun beriman, kalau orang tak beriman, tahu lah orang tu baru bewak lagi. Agaklah. Kan? Air mengalir dari anak jarinya. Anak jari keluar air. Ini mukjizat Nabi. Makanan yang sedikit mengenyangkan sekumpulan orang yang ramai.
Nabi pernah dalam perang Khandaq ke apa kan, makanan sikit Nabi letak cukup je. Sahabat punya kan, ini sepiuk ni orang berapa? Cukup. Dan lain lagi tanda atau mukjizat yang tidak terkira banyak. Banyak lagi mukjizat Nabi kan sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup Nabi tidak ada seekor lalat pun hinggap di baju Nabi. Tak ada seekor lalat pun. Lalat tak pernah hinggap di baju Nabi sepanjang hayatnya. Dan Nabi tak pernah menguap pun. Panjang hayat Nabi tak pernah menguap. Tahu puluh-puluh kali menguap kan. Puasa nampak nak tokak je ni. Nabi tak pernah menguap. Tak pernah lalat hinggap. Kan? Apa yang bergerak di aras tu didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh kalau tengok kitab Maulid Daiba' tu, Syekh Daiba' karang tu kan. Dalam tu banyak kelebihan-kelebihan mukjizat Nabi diceritakan secara detail lah. Nabi melihat pada hari malam seperti Nabi melihat pada hari siang. Di malam nampak macam siang. Dan Nabi dapat melihat di belakang seperti mana Nabi dapat melihat di depan. Itu antara kelebihan-kelebihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Nabi Yusuf cantik, Nabi Muhammad pun bersosok cantik. Banyak kelebihan-kelebihan Muhammad SAW ni tuan. Bermula daripada dia lahir sampailah sepanjang hayatnya penuh dengan taburan mukjizat, kelebihan tuan. Lahir dalam keadaan sujud. Nabi lahir dah siap bersunat. Nabi lahir rambut dah siap berminyak, bersikir. Nabi lahir dah siap potong tali pusat. Ada 6 perkara kan Syekh Ja'far Al-Zanji sebut tu kan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhtunan apa semua tu. Lahir-lahir mata dah siap bercolak, cantik. Minyak rambut, colak, dah bersunat, dah potong tali pusat. Minyak wangi, dah wangi. Kemudian dia tidak diikuti oleh cecair. Air mentuban ke apa tak ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu mula dia lahir sampailah dia membesar 4 kali ke 5 kali, jadi 4 kali dadanya dibedah oleh malaikat Jibril. Bedah. Itu semua kelebihan-kelebihan yang tak ada pada orang kecuali kepada Rasul. Adapun sebesar-besar mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah kitab suci Al-Quran yang tidak ada pada rasul-rasul yang lain. Tak ada. Yang dapat melumpuhkan kebolehan sekalian penduduk bumi, sama ada yang hendak menghalang-halanginya maupun yang hendak meminda atau menirunya. Mukjizat Al-Quran ini kekal hingga ke hari kiamat. Kalau orang mahir bahasa Arab tuan, dia baca Quran tu, dia tak payah tengok isi kan, dia tahu sikit dia daripada uslub gaya bahasa Quran tu sendiri dia dah dapat ilmu. Bahasa sendiri membawa pengetahuan. Contohlah Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, tuan-tuan ingat ayat ni, inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama-sama dengan kesusahan tu ada kemudahan. Maknanya lepas susah mesti senang, mesti ada kesenangan. Setiap kali ada kesusahan, Allah Ta'ala akan ikutkan dengan kemudahan. Kita faham macam tu ya. Tapi bila kita tengok gaya bahasa Quran tu, Allah Ta'ala sebut inna ma'al usri, al-usri. Kalau kita ngaji bahasa Arab, al-usri itu maksudnya satu kesusahan. Dia ma'rifah dalam bahasa. Dia ditentukan, tertentu satu kesusahan. Setiap satu kesusahan tu, inna ma'al usri, ujung tu yusra. Yusra ni dia ma'rifah, dia nakirah, dia umum, dia banyak. Ma'rifah ni satu je, khusus. Nakirah dia umum. Allah Ta'ala sebut setiap kali ada satu kesusahan akan diikuti oleh banyak kesenangan, kemudahan. Kalau kita baca macam tu tak nampak apa. Bila kita nampak bahasa tu, kita tengok mukjizat Quran tu, Allah Ta'ala sebut setiap kali kalau diuji kita satu kesusahan, lepas tu dia akan banyak kelebihan-kelebihan, kesenangan-kesenangan yang Tuhan akan beri kepada kita yang kita tidak tahu. Itu di antara contoh kan cantiknya ayat-ayat Quran tu.
Begitu juga dalam Quran disebut wa azim fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Allah Taala guna perkataan dhamir. Kan serulah manusia ni untuk menaikkan haji. Besok manusia ni akan datang dengan berjalan kaki dan menaiki. Dhamir ni tak sebut kenderaan sayyarah kereta ko, dia tak sebut kena unta ko, tapi guna dhamir. Maknanya dulu orang tahu dhamir ni mungkin naik unta, sekarang ni mungkin naik kapal terbang, kapal laut, kereta api semua lagi. Sebab tu Allah Taala umum perkataan tu. Al-Quran punya di segi bahasa, mukjizat bahasa dia tuan-tuan. Cukup cantik Al-Quran ni. Kalau kita faham maksudnya. Jadi bahasa Quran tu sendiri tinggi dan orang Arab yang mai pada zaman tu pun tak dapat nak tiru Al-Quran ni. Sebab itu disebutkan Al-Quran ni sebesar-besar mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dia kekal sampai ke hari kiamat. Walaupun dia 30 juzuk, ada orang hafal. Ramai orang hafal. Walaqad yassarna al-Quran lizikr. Allah Taala mudahkan Quran ini untuk dihafal, diingat. Allah Taala mudahkan. Sebab itu orang musuh-musuh Islam ni tak dapat nak menyelewengkan, nak tukar-tukar ayat tak dapat. Ramai penjaga-penjaga dia. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan kitab peringatan Quran ni, kamilah lahafizun. Adalah kamilah yang pasti akan menjaganya, memeliharanya. Tidak akan berlaku sebarang penyelewengan seperti mana yang telah berlaku kepada kitab-kitab Nabi terdahulu. Kitab Injil habis. Yang banyak ditukar orang kan, diubah-ubah, dimasuk macam-macam dalam tu. Tetapi Al-Quran sampai ke hari ini, walaupun dah beratus-ratus tahun zaman Nabi Muhammad sampai sekarang, kita tetap seperti asalnya. Tidak ada orang yang dapat mengubahnya sedikit pun, hatta huruf waw sekali pun. Sebab itu dia sebesar mukjizat bagi Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang artinya tidak ada seorang pun daripada para nabi yang diberi melainkan aku diberi juga tanda-tanda atau ayat-ayat yang sama. Mana-mana Rasul, Nabi-Nabi dulu yang diberikan tanda-tanda mukjizat kau, Nabi sebut aku dapat juga mukjizat tu. Yang dipercayai oleh manusia. Hanya apa yang telah diberikan kepadaku adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadaku. Aku berharap akulah yang terbanyak mempunyai pengikut pada hari kiamat. Nabi harap di hari akhirat Nabi lah orang yang paling ramai mempunyai pengikut. Sebab itu Nabi suka umat dia ramai. Kan? Nabi ni suka umat dia ramai. Sebab itulah elok banyak-banyak anak ni. Kan? Sehingga Nabi pun sebut, kalau kamu nak kahwin, kamu kahwinlah orang yang perempuan yang waludah. Waludah ni bukan meludah ya. Waludah maksud dia perempuan yang dia keturunan dia senang beranak. Nabi suruh itu. Kan? Dari Jabir pula diriwayatkan katanya, berkata Rasulullah SAW yang artinya, aku telah diberikan 5 perkara yang tidak seorang pun daripada para nabi sebelumku diberikan. Nabi sebut ada 5 khasais, keistimewaan Nabi yang tak ada pada Rasul-Rasul terdahulu. Aku seorang dapat, orang lain tak ada. Pada orang lain tak ada, kata Rasulullah. Apa dia tuan-tuan? Pertama, bismillahirrahmanirrahim. Panih tuan-tuan, nawi betul dah. Aku ditolong dengan daya menakutkan musuh sejauh perjalanan sebulan. Sebab tu dalam siri peperangan Nabi yang besar yang kecil, sepanjang peperangan Nabi ikuti, mana Nabi kalah teruk. Kalah tauhid tak tahu. Dalam perang Uhud tu, nak kata kalah pun dia tak musnah semua. Bahkan pagi tu juga Nabi pergi sampai ke pinggir Mekah untuk mengejar orang Quraisy. Mana macam nak kata lah teruklah, banyaklah kemusnahan jiwa berlaku dalam perang Uhud, tapi tak kalah teruklah sampai Islam tu luput daripada hukum tak ada. Dalam segi perangan Nabi banyak menang ya. Kenapa? Kerana Nabi ditolong. Sebulan sebelum perjalanan, sebulan nak orang dah takut dah. Muhammad datang. Kita tengok dalam perang Badar. 3 boleh ya. Lawan 1000 orang.
Yang kata 1000 lebih beratus-ratus tuan. Main bola 10 lawan 10 kau 8-0. Seorang yang lebih Seorang yang lebih Ini bukan seorang. Sehingga dikatakan zaman itu seorang Islam boleh bunuh sampai 10 ke 20 orang. Kuatnya. Kenapa tu? Dibantu oleh Allah. Dah takut kan musuh takut dah. Dalam perang Mu'tah. Kita tengok berapa ratus ribu orang tentera menentang Rom masa tu. Beratus-ratus ribu lagi, ramai lagi. Boleh 4 kali ganda. Tak kalah. Khalid Al-Walid cerdik kan, tukar orang. Orang tengok tadi muka lain, ni muka lain pula, ni muka lain, ramai betul datang bantuan ni, padahal orang situ tak banyak pun. Tukar muka ya. Cerdik kan. Di samping orang walaupun ramai tapi dah gurun dah. Itulah yang Rusia rasa masa dia cuba menduduki Afghanistan satu ketika dulu. Dan sampai disebut dalam buku-buku artikel yang saya baca, kalau ada orang Rusia dalam kemah di malam yang gelap, dia takkan keluar daripada kemah tu. Kerana takut keluar kan kena pisau. Padahal dia ada senampang. Takut orang Afghan bawa pisau cokik leher mati. Gitu ketakutan Rusia pada ketika itu. Sebelum berperang, Rusia kata dalam tempoh 3 bulan kita akan menduduki Afghanistan. Bukan 3 bulan. Tak sampai 3 bulan dia dah keluar daripada tanah Afghanistan. Tuan-tuan. Ini Nabi kan. Jadi Nabi sebulan sebelum perjalanan orang dah takut. Kedua, diuntukkan bagiku bumi ini di mana sahaja boleh dijadikan tempat bersujud dan keadaannya suci. Maka sebarang umatku yang telah datang kepadanya waktu sembahyang hendaklah tampil sembahyang. Bumi Allah Ta'ala ni boleh gunakan nak sujud-sujudlah semua. Kek mana? Asalkan dia suci. Tempat tu boleh sembahyang, sembahyang. Kan? Kek mana? Terjalan raya kau, padang kau boleh ya. Kan? Tak ada. Asalkan dia suci daripada najis. Kotor tak semestinya najis. Semua benda yang najis tu adalah kotor. Tapi bukan semua kotor najis. Lumpur kotor tapi tak najis pun. Lumpur tanah kan. Okay. Jadi mana-mana topik semayang. Itu kata Rasulullah. Tak ada pada Rasul lain. Kemudian yang ketiga, dihalalkan harta rampasan perang bagiku yang tidak halal bagi seorang pun sebelumku. Nabi SAW setiap kali lepas perang, Nabi akan balik. Biasanya Nabi akan bagi-bagikan harta rampasan perang ni pada waktu selepas subuh, solat subuh. Bila orang dongan malam tentang orang balik perang kan, subuh pagi besok tu akan ramailah orang. Sebab dia tahu Nabi nak bagi harta rampasan. Semua datang. Sehingga keluar hadis, wallahi lal faqra akhsha alaikum walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya fatuhlikukum kama ahlaka man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu. Aku tak takut miskin fakir umat aku ni, tapi aku takut Allah Ta'ala bukakan rezeki, tubsatu alaiha, mudahkan rezeki kat kamu, kamu dapat rezeki. Maka dunia telah memusnahkan harta dunia ni telah memusnahkan orang-orang sebelum kamu. Dia akan musnahkan kamu seperti mana dia pernah memusnahkan orang-orang sebelum kamu. Fatanafasuha, kamu berlumba-lumba cari dunia ni, cari harta ni. Fa'ahlaku, akhirnya kamu binasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi Nabi setiap kali Nabi dapat rampasan perang, lepas subuh Nabi akan bagi. Kemudian untuk Nabi 1/5 kan. Aku diberi kuasa untuk memberi syafaat pertolongan. Dalam satu hadis saya lupa matan dia. Semua rasul-rasul diberikan syafaat. Tetapi semua para rasul telah menggunakan syafaat tu waktu di dunia. Nabi tak gunakan. Sehingga ditanya, kenapa wahai Muhammad? Kerana aku nak gunakan untuk umat aku di akhirat. Sebab itu dalam hadis-hadis, dalam riwayat kita baca, umat-umat lain tu besok Nabi-Nabi pun akan datang mencari Rasulullah. Kerana syafaat Tuhan yang ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan rasul-rasul lain telah menggunakannya. Nabi tak. Aku nak gunakan untuk umat aku besok, kata Rasulullah sallallahu. Jadi di akhirat Nabi boleh beri syafaat pertolongan. Dan yang kelima, setiap Nabi yang dibangkitkan khusus untuk menyeru kaumnya sahaja, sedangkan aku dibangkitkan untuk menyeru seluruh manusia. Nabi-Nabi itu zaman Nabi Lut, ketika Allah Ta'ala utuskan Nabi Nuh,
Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguhnya kami telah utuskan Nuh. Inni lakum nadhirun mubin. Aku ni mengingatkan kamu, nadhirun mubin adalah pemberi peringatan yang betul, yang jelas, yang jelas, nyata. Ketika Nabi hantar Nabi Nuh kat kaumnya, ketika kami utuskan Nuh kepada kaumnya, ketika Nabi utuskan Nabi Hud, Allah Ta'ala sebut dengan spesifik, dengan khusus, wa ila adin akhahum huda. Kepada kaum Ad, Nabi hantar Nabi Hud. Allah Ta'ala Nabi hantar Nabi Hud. Wa ila adin, dan kepada kaum Ad akhahum huda, dihantar saudaranya iaitu Hud. Allah Ta'ala sebut Hud untuk kaum Ad. Ketika mana Allah Ta'ala menghantar, mengutuskan Nabi Saleh kepada kaumnya yang bernama Samud, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wa ila samuda akhahum salihah. Kepada kaum Samud dihantar Nabi Saleh. Ketika mana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi Shu'aib kepada kaumnya yang kaum yang bernama Madian, Allah Ta'ala sebut dengan jelas, wa ila Madyana akhahum Shu'aibah. Kepada kaum Madian kami hantar Nabi Shu'aib. Tetapi bila mana Allah Ta'ala mengutuskan Nabi, Allah Ta'ala sebut, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tak utuskan kau Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam, orang, semua makhluk. Rahmat dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ nampak kelebihan Nabi Muhammad yang tidak ada pada rasul-rasul yang terdahulu. Itu sebab bila datang syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, otomatik dia memansuhkan syariat-syariat yang terdahulu. Nabi Musa ke Nabi Isa ke habis semua mansuh, kena ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia diutuskan untuk seluruh manusia. Itulah Nabi kita Muhammad. Nabi sebut 5 perkara ni aku je ada, Rasul-Rasul lain tak ada kata dia. Kemudian ayat berikutnya, wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Kami berikan kepada Isa anak Maryam beberapa keterangan dan kami kuatkan dia dengan roh suci. Yakni Allah mengurniakan mukjizat kepada Nabi Isa alaihi salam berupa kuasa menyembuhkan orang sakit, buta dan sopak, dan menghidupkan orang mati. Di dalam surah Yasin kan ada 2 orang yang Nabi Isa hidupkan ni. Sopak, buta, ini sesuai dengan keadaan kaum manusia pada ketika itu. Kemahiran mereka apa? Maka Allah Ta'ala lawan kemahiran tu dengan mukjizat yang diberikan kepada Rasul, iaitu Nabi Isa. Zaman tu orang main sihir, jadi Nabi Isa pun boleh buat lebih hebat lagi daripada sihir mereka. Boleh hidupkan orang mati, orang buta boleh elok balik, orang sopak boleh elok. Sebagai bukti kenabian dia. Allah juga menguatkan sokongannya itu dengan mengutus malaikat Jibril yang sentiasa berdampingan dengannya di kemana-mana sehingga ia diangkat oleh Allah ke langit. Wa rafa'nahu makan. Apa ayat tu? Apa yang lupa juzuk tu? Allah Ta'ala angkat Nabi Isa ni ke atas bila dikejarkan. Dikejar oleh kaum dia, maka Jibril bersama Nabi Isa. Kan inilah di antara makhluk Tuhan yang ada kelebihannya. Rasulullah ada kelebihannya, Nabi Musa ada kelebihannya bercakap. Nabi Isa pula kelebihan dia, orang lain lahir ada mak ayah, sampai ke Nabi Isa dia pelik sikit, tak ada lah ayah, mak ya dia tu. Kan itulah kelebihan Nabi Isa alaihi salam. Dalam ayat ini Allah membawakan 2 misal, iaitu Nabi Musa dan Isa alaihi wassalam, tidak menyebutkan kelebihan nabi-nabi yang lain kerana mukjizat yang ada pada keduanya merupakan sebesar-besar mukjizat. Maka membadalah Allah menyebutkan yang besar-besar sahaja. Dalam pada itu Allah menyatakan juga bahawa setengah para rasul itu ditinggikannya beberapa darjat, yakni masing-masing ada kelebihannya. Cukuplah sebut Nabi Isa, cukuplah sebut Nabi Musa. 2 ni mukjizat dia dalam Quran kita tahu memang besar-besar. Nabi Musa belah laut. Siapa boleh belah laut? Nabi Musa dia belah laut, berjalan orang dalam laut tu. Kemudian pula dia berdialog dengan Allah di malam gelap gulita, dipanggil di Turi Saina. Kemudian Nabi Musa alaihi salam
diberikan tongkat jadi ular, sebesar-besar ular. Itulah sehebat-hebat mukjizat. Sama dengan Nabi Isa kan, boleh hidup orang mati, siapa pula nak hidupkan orang? Kan? Nak hidupkan orang, kau tenang kau jauh. Orang sopak, orang buta calik balik. Ini dah cukup dah. Allah Ta'ala kata Ustaz Maksud Haji, Allah Ta'ala bawakan dua kisah, misal contoh-contoh para rasul yang diberikan kelebihan, dengan tidak menafikan kelebihan-kelebihan yang ada pada rasul-rasul lain. Umpamanya Nabi Ibrahim mendapat gelar Khalilullah, artinya teman Allah. Nabi Daud diberi kurniakan kerajaan dan kenabian. Nabi Daud dia ada kerajaan, dia raja dan dia juga nabi. Besi macam kainnya, dia buat baju besi kan. Wa alanna lahul hadid, dan kami lembutkan besi baginya, bagi Daud. Kita yang bakar-bakar, cabut-cabut bulu ketiak, kapal-kapal muka lu, baru dah buat siap satu parang. Nabi Daud dia macam-macam ya, macam intilan tanah liat ya kan. Dah siap satu pedang kan. Nabi Daud dia nabi dan dia adalah raja. Nabi Sulaiman diberi kuasa memerintah jin, manusia, burung dan angin. Ini lagi pelik pula Nabi Sulaiman ni. Semua jin ifrit takut dengan dia. Kan ketika Balqis datang, disusunnya yang awal sekali, tuan-tuan tengok dalam tafsir Qutubi. Kita tak sampai lagi, jauh nak sampai ni. Saya khatam dulu kat ni. Tuan pun khatam dulu, tak sampai cerita Nabi Sulaiman ni. Juzuk berapa? Kita di An-Nur dah kita dah bincangkan. Disusunnya yang paling depan sekali itu, masa Balqis sampai itu, disusunnya segala makhluk-makhluk laut, jin-jin ke apa yang tak pernah tengok dia orang. Mengelota koting Balqis dengan orang lain tu, jin tak pernah tengok jin apa pula ni. Berderet sampailah ke singgasana Sulaiman. Kan? Sampai ifrit pun dalam dunia ni, ifrit ni jin paling kuat sekali. Kau dalam perubatan, ifrit ni keturunan jin paling kuat sekali, paling bogek, paling kuat sekali. Kau ubek orang, kau dia ni ada memang sakit jiwa kita. Kau tak betul-betul kita pensan dulu. Kan dia pensan dah. Kan? Tapi kono kat Nabi Sulaiman, ini dah. Ikut dia kan. Ikut dia mana Sulaiman suruh dia buat. Itu kelebihan Nabi Sulaiman pula. Kemudian bukan sekadar jin, habis manusia, burung, angin pun semua Nabi Sulaiman boleh tundukkan. Nabi Yahya dikurniakan sifat bersih dari nafsu mengingini perempuan. Nabi Yahya pula dia tak nak kaum perempuan. Jiwa dia kuat, ibadah saja. Kuat menangis Nabi Yahya ni. Ibadah. Dan lain-lain rasul masing-masing dengan mukjizat-mukjizat yang sesuai pada zaman. Setiap rasul tu ada mukjizat dia. Ni kata tadi, sebahagiannya melebihi sebahagian yang lain. Setengah keterangan menyatakan kelebihan darjat antara seorang nabi dengan yang lain ialah sebahagian telah disaksikan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri ketika Mi'raj ke langit. Baginda telah menjumpai Nabi Adam di langit yang pertama, Nabi Adam. Tinggi lagi Nabi Isa, langit yang kedua. Nabi Isa dan Yahya di langit yang kedua. Naik tinggi lagi Nabi Yusuf, langit yang ketiga. Darjatnya ikut darjat kan. Langit yang keempat Nabi Idris. Langit yang kelima Nabi Harun. Langit yang Nabi Musa di langit yang keenam. Dan Nabi Ibrahim di langit yang ketujuh. Nabi kita bukan langit yang ketujuh. Lopeh ke Sidratul Muntaha, lopeh ke Arash. Melebihi pada darjat dia pada rasul-rasul yang lain. Jibril pun tak lopeh atas Sidratul Muntaha tu. Nabi seorang lopeh. Sebab itu dalam tauhid kita jumpa matan wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna fa min an-shiqaq. Afdal makhluk secara mutlaknya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, darjat dia tuan-tuan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja telah sampai ke langit yang ketujuh, bahkan dapat pula meningkat ke darjat yang lebih tinggi, iaitu Sidratul Muntaha, Mustawa dan Arash, di mana baginda dapat mendengar suara desiran qalam dan bertemu dengan Tuhan. Bunyi desiran qalam, tulisan Allah, Nabi SAW dengar. Bahkan di bumi Nabi mendengar arahan-arahan para malaikat, arahan kepada para malaikat, dengar. Itu kelebihan Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada pada orang lain. Kemudian walau syaa Allahu maqtatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jika Allah menghendaki, nescaya tiada berbunuh-bunuhan orang-orang selepas rasul-rasul sesudah sampai kepada mereka beberapa keterangan. Maksudnya perbuatan membunuh ataupun peperangan yang berlaku di antara mereka, yakni manusia, selepas diutus rasul yang membawa syariat dan pengajaran akan dapat dihindarkan jika Allah menghendakinya. Takkan ada pembunuhan dia, tak akan berlaku bunuh-membunuh ni kalau Allah Ta'ala nak. Tetapi Allah Ta'ala tak nak. Dia nak benda lain. Bumi ni Allah Ta'ala dah setting ke Allah Ta'ala. Dia dah set macam mana dia nak buat, tu kehendak dia. Dia Tuhan. Maka ikutlah sunnatullah. Kan? Walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tapi Allah Ta'ala tak nak macam tu. Manusia berbalah juga akhirnya, bergaduh-gaduh juga akhirnya, bertumbuk juga akhirnya, berbunuh-bunuhan juga akhirnya. Sebahagiannya minhum man aman wa minhum man kafar. Sebahagiannya beriman dengan Allah, sebahagiannya beriman tak beriman pula. Tak boleh kalau Allah Ta'ala jadikan semua beriman? Boleh. Kalau dah semua beriman, tak payah hantar Rasulullah. Semua beriman semua, buat apa nak pergi? Jangan semua dah beriman. Tak payah hantar Rasul susah. Beriman, kemudian otomatik manusia ni tahu macam mana cara orang ibadat. Keluar ya, lahir ya, tahu sendiri kau nak semayang, kau nak puasa. Boleh tak buat itu? Boleh Allah Ta'ala macam tu. Tapi Allah Ta'ala tak nak buat macam tu. Kenapa? Itu soalan yang saya pun tak dapat nak jawab. Itulah disebut dalam Quran, innallaha yaf'alu ma yurid. Allah Ta'ala ni dia buat mengikut kehendak dia. Allah Ta'ala ni buat ikut kehendak dia. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka berbunuh-bunuhan, tetapi Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Maksudnya sesudah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, diharap manusia akan mengesakannya, taat dan patuh kepadanya. Tetapi masih juga terdapat manusia yang sengaja kufur dan engkar kepadanya. Oleh adanya kekufuran dan keberanian mereka menderhakai Allah yang menyebabkan mereka berbuat kebinasaan, maka berlakulah perbunuhan dan peperangan di antara mereka. Allah berkuasa menolak peperangan itu sehingga berlaku keamanan. Tetapi jika Tuhan berkehendak, boleh pula ditariknya sehingga tidak lagi berlaku perdamaian. Perang adalah kemalangan, damai adalah kemujuran. Peribahasa Melayu mengatakan malang tak dapat ditolak, mujur tak dapat diraih. Artinya segala sesuatu yang sudah tersurat di dalam azal, yakni takdir, tidak dapat dielakkan lagi, mesti akan berlaku. Hakikatnya tuan-tuan, pergerakan di bumi ini, apa sahaja yang berlaku, hatta sehelai daun yang gugur, semuanya atas izin dan kehendak Allah Ta'ala juga. Kan? Semua yang berlaku atas muka bumi ini, wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'in fil ardi wala fis sama'. Tak ada satu pun yang tersembunyi daripada pengetahuan Allah. Semua dia. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin. Tuhanku, engkau tahu apa yang aku sembunyikan dan apa yang aku jelaskan. Dan Nabi Ibrahim berdoa ni kan, semua engkau tahu ya Allah. Sampailah satu biji benih di malam yang gelap di atas batu yang hitam pun diketahui Allah. Tidak ada satu tunas yang tumbuh daripada biji-bijian pun, semuanya dalam pengetahuan Allah. Izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampailah kita hari ini tuan-tuan, kehidupan kita ni semuanya izin Allah Ta'ala. Yang kita makan pun izin Allah Ta'ala, yang kita minum pun izin Allah Ta'ala, yang kita pakai pun izin Allah Ta'ala. Sehingga dalam hadis Nabi ada, kamu sebenarnya tak makan, tak ada makanan, akulah yang beri kamu makan. Kamu pun tak ada pakaian, dalam hadis kursi kan, akulah yang bagi kamu pakaian, kata dalam hadis kursi Rasulullah sebut, Allah Ta'ala sebut macam tu. Pakai, minum, semuanya semenjak kita lahir dah dicatat dah. Ketika kita bahaskan ayat inna anzalnahu fi lailatul qadr di surah Al-Naml ayat 30, disebutkan pada malam Lailatul Qadar dicatatkan segala pergerakan manusia daripada mula dia lahir sampai dia mati.
Hatta malam tu juga orang-orang yang pergi haji tahun bila ditulis dah. Bila kau pergi haji, siapa nama, sama binti anak semua tu lengkap dah. Ditulis kepada kita. Maksudlah kita ni bila kita keluar dulu, rupanya kau ada anak ni dah Allah Taala dah tahu dah. Dah letak dah nak jadi apa. Tak ada orang tahu dia nak jadi apa. Saya nak jadi ustaz ni memang saya dah adjust sejak dulu lagi kita. Tak boleh cakap. Ada orang nak jadi ustaz, tak jadi ustaz, akhirnya jadi apa? Jadi kontraktor dia. Saya dulu ustaz nak jadi ustaz, tapi tak baik jadi ustaz, jadi kontraktor saya. Ada orang bernyampah je, tak nak jadi ustaz, susah nak mengajar orang. Akhirnya dia jadi ustaz sudah. Kan menunjukkan Allah Taala punya kuasa. Kan kita orang tuan-tuan, kok kita boleh bentuk hidup kita ni, anak kita semua pengarah urusan, pengarah syarikat, pengurus, tak ada jadi cikai kerja dia kan. Lahir-lahir semua kita, ya Allah, kita yang anak kita yang pertama ni kita ambil muka Rusia seorang. Anak kedua tu kita ambil muka Ukraine seorang. Yang ketiga tu ambil muka Poland lawan buat orang ni. Empat tengok, kalau lelaki tu kita ambil muka orang Mesir, kalau perempuan tu kita ambil muka Czech ataupun Swedish, orang-orang Sweden. Kalau boleh lah yang tu boleh, yang tu. Tak ada semuanya. Hatta Allahu ya'lamu ma Allah apa ayat dia? Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa. Dalam ayat apa tu? Apa ayat dia? Allah Taala tahu rahim ni apa yang kurang, apa yang bertambah. Semuanya dalam pengetahuan Allah Taala. Per bulan, bau semua. Tak ada. Kan semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi termasuklah nikmat, rezeki. Kalau kita yakin yang itu tuan-tuan, kita senang hidup tamu ke bumi ni. Kita susah kan, tapi bila susah ingat inna ma'al usri yusra. Satu, bila susah benar kita ingat, oh ini Allah Taala punya kuasa. Kok kita redha, banyak pahala ganjaran tu kita dapat. Setiap bulan Allah Taala tukar kan, susah tiba-tiba jadi senang. Kan tiba-tiba jadi dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin yang itu tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah tenanglah hidup kita. Doalah banyak-banyak, mudah-mudahan kita semua dirahmati dalam kehidupan dunia kita dan di akhirat kita diampunkan segala kesalahan kita. Akhirnya tuan-tuan, saya selalu sebut anak-anak saya kadang umur-umur kawan semua. Saya selalu sebut ke kawan ni, jangan bermusuh dengan takdir. Jangan bermusuh dengan takdir. Kalau kita bermusuh dengan takdir tuan-tuan dan puan-puan, akan hilang ridha kita pada Allah Ta'ala, akan luput sabar daripada jiwa kita. Sedang sabar itu menjadi penyebab asbab Allah Ta'ala mengasihi kita. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala suka pada orang sabar. Bila sabar tu hilanglah kasih Allah Ta'ala pada kita. Itu sebab kalau kita tidak bermusuh dengan takdir, kita berdamai dengan takdir, redha akan datang, sabar pun ada, insya-Allah kehidupan kita akan jadi tenang. Yang jadi susah tu kalau sakit jiwa, tak tenang sebab kita bermusuh dengan takdir. Semua yang berlaku ni kena Allah. Kita yang ada usaha ya. Kita buatlah usaha sambil senyum ya. Dapat alhamdulillah, tak dapat nak buat macam mana, bukan kita boleh dapat semua tu. Semuanya kena Allah. Orang yang terbaik di kalangan kita adalah orang yang boleh menerima segala ketentuan Allah kat atas diri dia. Sebab itulah dalam doa Akasyah kan, salah seorang sahabat Nabi doanya sebut, ya Allah ya Tuhanku, ampunkan aku ya Allah, seandainya apa yang kau takdirkan ke atas diri aku tidak redha ke atasnya. Itu di antara doa Akasyah. Ya Allah, kalau apa-apa yang kau takdirkan atas diri aku tak redha ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Mohon ampun sangat kalau semua yang benda kau takdir kata dia aku tak boleh redha. Itulah yang kita kena ikut tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dalam kehidupan dunia dan akhirat kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza. Sallallahu alaihi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berhenti ke sini tuan. Ada soalan tuan-tuan? Kok dapat jawab, saya jawab. Kok tak dapat jawab, saya hutang dulu. Sebab ilmu ni bukan kita punya. Kok ada? Biasa tak ada. Yo, ada hari ni. Malaikat Jibril ni Ustaz. Yo. Zaman Nabi Isa, Nabi Musa dulu. Mereka sama dengan zaman Nabi Muhammad ni. Berapa orang Jibril banyak, Jibril tu sama dia tuan. Jibril tu ada Jibril
Kakak lain-lain Jibril kan tak tahu lah saya tahu ada nama Jibril lain dah. Saya faham macam tu lah. Kan? Jibril yang diutuskan tu sama je. Itu ada Jibril. Malaikat kan ketua para malaikat. Ada soalan lain tuan? Tak mahu Ustaz minum air. Hawi nak panis benar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat yang kita kena wajib beriman tu kan 10 orang tu malaikat tu. Tapi sebenarnya malaikat Allah ni bukan 10 orang je. Lambat lagi malaikat hafazah. Yang ramai. Kita pun dalam hadis Nabi sebut. Kita ni diberi kita hidup sampai mati sekurang-kurangnya dalam apa siapa sebut Kamal Bahari, saya lupa nama orang. Ada pendapat sampai 100 orang malaikat, 100 malaikat jaga kita sepanjang kita hidup. 100. Dia tukar-tukar shift. Malam siang tukar. Disebut sebagai malaikat hafazah, menjaga kita. Sebab itu kita selamat je. Kan? Saya selalu sebut, cuba hari siang tuan tumpahan air susu suar, tak lama tu datang semut. Kita malam lepas tu sebelum tidur minum susu, tak adalah bangun pagi tengok penuh semut dalam mulut ni, semut naik. Tak ada. Cekor semut tak ada orang. Padahal dia tidur tu, boleh datang nyali kan ada susu dia tak pernah. Tapi cuba tumpah ke lantai tu, malam-malam dia datang. Kalau kita minum hari siang, terlambat ke koting kita, datang semut ke koting kita. Diurung je. Ni kita lepas minum susu, gigi tak gosok, tidur, tak adalah bangun pagi tu tengok semut penuh dalam mulut. Tak ada. Ada yang menjaga kita tuan. Ada yang menjaga kita. Kan, kalau tidak ada lama dah kita kena langgar sebagai macam-macam lah ni. Malaikat hafazah ni dia ramai. Dan dia bertukar shift pagi-pagi, malam siang, lain-lain malaikat. Dalam tafsir kita di Masjid An-Nur kita dah bincangkan. 25 orang berkurang satu hari tu. Dia bertukar menjaga manusia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu. Itulah ayat tu. Surah apa tu ya? Baca tahu ustaz. Tak tahu dekat mana dia. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi. Itu surah apa? Surah Ra'd tu salah. Kan? Ada malaikat yang di hadapan dan di belakang melihara yahfazunahu. Wallahu a'lam. Tak ada soalan tak, kita berhenti kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu a'lam bissawab. Tuan-tuan